Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-attammani ikmalani ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أقول بالله التوفيق. الحمد لله, syukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas limpah dan rahmat kasih yang Allah. Kita semua pada malam ini diizinkan oleh Allah untuk meneruskan lagi kuliah maghrib kita, mengajar hadis menggunakan kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi, imam tidak asing bagi kita semua, terutamanya dalam bidang hadis. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah kerana kita dapat meneruskan solat jemaah dan juga majlis ilmu. Sedikit masa kita ada dalam kesibukan kita pada musim perayaan ni, mungkin ada yang bercuti, ada yang balik kampung, mungkin juga ada yang mempunyai pelbagai urusan yang tertangguh pada PKP yang lalu. Alhamdulillah sekali lagi atas nikmat ini. Dalam kesibukan kita dengan pelbagai urusan, hendaklah kita cakna berita-berita yang terutama melibatkan kita umat Islam. Antaranya berita yang sangat mendukacitakan kita, itu kematian salah seorang pelajar, dibuli sehingga mati, dipukul sehingga mati. Walaupun ramai lagi orang yang mati, tetapi kematian ini luar biasa. Jarang-jarang kita dengar berita seperti ini. Jadi sebagai seorang saudara Muslim, kewajipan ke atas kita untuk cakna dan mengambil pengajaran yang cukup penting daripada berita seperti ini. Antaranya yang pertama sekali, bahayanya syirik. Bahayanya syirik, iaitu mempercayai bomoh sehingga ke tahap dengan pasti nama fulan, individu tertentu, tanpa bukti, tanpa saksi yang benar. Ini sebahagian pada cabang syirik. Bahkan bomoh itu mendakwa dia mendapat nama itu daripada salat hajat dan juga istikharah. Lebih dahsyat apabila ia disandarkan kepada agama. Namun hakikatnya bomoh. Kalau bomoh tanpa gelaran haji, tanpa pakaian agama seperti kopiah, yang ni paling kurang orang boleh cam lah. Tapi dengan sandaran pada agama, yang ni sukar untuk orang bezakan yang mana perubatan Islam, yang mana satu bomoh. Bahayanya kerana ia satu yang mencabar, yang sukar untuk kita kesan. Jadi syirik ini disebut dalam Al-Quran sebagai satu kezaliman. Ayat yang selalu kita baca, inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik itu kezaliman yang dahsyat, yang besar. Kenapa dia disebut zalim? Kerana zalim terhadap hak Allah. Itu hanya Allah mengetahui perkara gaib. Kemudian dia mendakwa, dia mengetahuinya juga. Juga zalim terhadap manusia, seperti kes ini.
sehingga menyebabkan kematian. Dan kes yang lain pun saya jumpa, ada seorang tu sakit sebabkan penyakit yang dia tak ketahui, jadi dia rujuk pada bomoh. Bomoh ni siap minta baju dalam lagi. Akhirnya dia pun buat kesimpulan sakit disebabkan adanya saka di dalam badan. Jadi bertahun-tahun berubat dengan bomoh tak selesai. Akhirnya pergilah ke hospital. Tak jadi bomoh ni, pergi hospital. Pergi hospital, doktor diagnose rupanya ada sakit barah. Jadi saka tu rupanya barah dalam badan. Jadi dibedah dekat sini saja, PPUM ni. Dibuang barah. Alhamdulillah sekarang ni, buat masa sekarang sihat. Mungkin akan datang akan sakit ni, tapi buat masa ni sihat lah. Jadi syirik tadi menzalimi mangsa yang mana dia sakit bertahun-tahun itu sebab percaya pada bomoh. Jadi bahayanya syirik. Dan yang kedua sekali adalah pentingnya perundangan Islam. Pentingnya perundangan Islam. Ini realiti yang sukar untuk kita laksanakan perundangan Islam secara menyeluruh. Namun di antara yang agak mudah seperti mana kewangan Islam, juga makanan halal, orang bukan Islam pun boleh terima. Di antara hukum Islam yang agak mudah adalah hukum diat. Hukum diat, yang mana ia pampasan untuk keluarga si mati. Di hukum sivil yang ada pada hari ini ada kelompongan, ada kelompongannya, yang mana kita lihat tidak selesai masalah, seperti mana kes yang ini ataupun kes sebelum ini, pampasan tersebut terlalu kecil. Kalau kena saman mungkin berapa ribu, mungkin berapa puluh ribu, namun nyawa manusia tak semurah itu, menyebabkan pesalah yang akan datang tak takut. Kerana kes sebelum ni berapa ribu je, berapa puluh ribu je boleh selesai. Namun baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih dalam Muwatta Malik antaranya telah menetapkan 100 ekor unta sebagai pampasan bagi nyawa yang terbunuh. Di 100 ekor unta ini lebih kurang berapa nilai hari ni? Seekor unta lebih kurang RM5,000. Dan ini kembali pada pemerintah. Pemerintah akan tetap nilai yang sesuai. Tapi kalau mengikut nilai unta RM5,000, mana lebih kurang RM500,000, barulah betul-betul berbaloi, barulah betul-betul bernilai nyawa manusia, barulah menakutkan pesalah-pesalah ni. Jika tak, kes ni takkan selesai. Begitu juga dari sudut golongan sasaran yang layak menerima pampasan. Undang-undang sivil hari ini kita banyak birokrasi, yang mana bila disaman, saman itu contoh saman trafik sampai pada kerajaan, tak sampai secara langsung kepada keluarga si mati waris. Kalau dia nak dapat pampasan, dia mungkin kena buka lagi satu saman, kes baru saman pula. Saman belum tentu boleh dapat nilai yang sebesar diat. Jadi dia banyak proses. Sementara itu si mati meninggalkan ayah dan ibu yang tua, meninggalkan janda, ibu tunggal, meninggalkan anak yatim. Sementara nak dapat saman tu, siapa yang nak menanggung mereka? Jadi sistem diat ia dengan efisien, dengan automatik, terus secara langsung sampai kepada golongan sasaran, iaitu waris si mati. Walaupun tak boleh nak ganti nyawa, tetapi paling kurang boleh menggantikan nafkah si mati untuk keluarga dia, paling kurang itu. Jadi kita pada hari ini kena lobby, kena perjuangkan supaya terbela mangsa-mangsa ini. Kadang-kala pepatah ada disebut, ini bukan hadis Nabi SAW, pepatah.
Sebab manusia ini belajar dengan musibah, tidak dengan nasihat. Ini manusia bila nasihat dia tak belajar, tapi bila dia dah kena musibah, dah mati, baru dia akan belajar. Jadi dah berlaku kematian, kalau kita tak belajar juga, entah apalah masalah manusia ni. Dan itu memang realiti hari ni. Kalau tuan-tuan perempuan ingat dulu kan, bila menteri jatuh dalam lubang, on the spot turap lubang. Tapi kalau warga asing jatuh dalam lubang tu, orang tak peduli. Manusia juga, Muslim juga kan. Tapi yang ni orang yang ada pengaruh, orang yang kaya kan. Tapi yang ni orang tak ada pengaruh, orang yang miskin. Jadi ya, nilai dia tu tak sama, sedangkan ia adalah nyawa manusia juga. So ini semua kita kena fikirkan, bagaimana kita nak tutup pintu ni, kunci, biar ia jangan berulang lagi. Selesaikan segera. Mungkin setiap alam itu sikit peringatan untuk kita semua, sepenuh dengan berita yang menyedihkan kita. Mudah-mudahan Allah memberi satu keadilan yang sebaiknya bagi keluarga si mangsa. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada kuliah yang lalu kita berhenti hadis 107, itu hadis terakhir dalam bab bacaan di dalam solat. Ini insya-Allah kita akan masuk hadis seterusnya 108, bab yang baru, iaitu bab membaca basmalah. Bab membaca basmalah ini ia akan membahaskan tentang bacaan basmalah dalam bacaan surah Al-Fatihah di dalam solat. Jadi adakah ia dibaca ataupun tidak dibaca, ataupun dibaca kuat ataupun dibaca perlahan. Bab ini akan membincangkan berkaitan dengan itu. Namun ia cuma ada satu dan dua hadis saja dalam bab ini. Bab yang ringkas, yang pendek. Namun ia tak kurang pentingnya, walaupun ia hanya berkaitan dengan basmalah sebelum baca Fatihah dalam solat. Baik, kita baca hadis yang pertama dalam bab, hadis 108. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yaftatihuna as-salata bilhamdulillahi rabbil alamin. وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. Maksudnya Anas bin Malik radhiyallahu an menuturkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma membuka bacaan salat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu segala puji bagi Allah, Rabb segenap alam. Dalam riwayat lain dikatakan, aku mengerjakan salat bersama Abu Bakar, Umar dan Uthman, akan tetapi aku belum pernah mendengar mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dalam Kitabul Adzan. Madaib kita riwayat Al-Bukhari dikira sebagai hadis yang sahih, bahkan pada tingkatan yang sangat sahih, iaitu dalam Sahih Al-Bukhari, kitab yang paling sahih selepas pada Al-Quran. Baik, kita lihat pada matan ataupun teks hadis. Anas bin Malik radhiyallahu an menuturkan bahawa Anas sahabat Nabi yang masyhur, merangkap khadam baginda sallallahu alaihi wasallam, dia sangat banyak meriwayatkan hadis. Kita telah lalu berulang kali pada kuliah yang lepas, menuturkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma membuka bacaan salat
Dalam hadis ini Anas memetik nama Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar dan Umar. Sedangkan dia bolehlah petik nama-nama yang lain, sahabat-sahabat yang lain, namun disebut Nabi Abu Bakar dan Umar, menunjukkan kepada kita bahawa Abu Bakar selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang imam, jadi sepatutnya seorang pemimpin menjadi imam bagi rakyatnya, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dia sentiasa menjadi imam bagi para sahabat dan rakyatnya. Sepatutnya itu sifat pemimpin. Sebab itu para ulama menyebut tentang kepimpinan solat, itu imam apabila dia ditetapkan, dia telah ditentukan imam di suatu masjid, maka tidak sepatutnya orang lain naik menjadi imam. Kenapa? Dia memang adalah pemimpin, dia adalah imam yang ditetapkan. Melainkan bahkan sebahagian ulama berpandangan jika untuk solat jenazah, solat jenazah, anak ataupun imam yang sepatutnya menjadi imam, mereka pandangan imam yang lebih layak, yang lebih patut berbanding dengan anaknya, kerana dia adalah pemimpin yang telah ditetapkan, ditentukan di situ. Namun kesemua ini kembali kepada budi bicara, kesesuaian. Kadang imam tu sendiri dialah yang galakkan anak itu untuk menjadi imam untuk kali takhir, sebagai satu kenangan bagi dia sebelum ayah ibunya ditanam. Namun begitulah, pemimpin dia ada hak, dia ada satu kelebihan yang mana dia lebih layak, dia sepatutnya menjadi imam. Daripada hari ini pemimpin kita ni sepatut seorang yang berkelayakan menjadi imam, walaupun latar belakang dia mungkin pelbagai, pendidikan formal pelbagai, namun untuk menjadi imam sepatutnya dia seperti mana mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Khulafa ar-Rasyidin Abu Bakar, Umar. Ketika zaman mereka menjadi imam, sepatutnya begitu. Namun jika kita dapati bahawa ada orang yang lebih layak untuk menjadi imam, maka dia juga sepatutnya didahulukan menjadi imam. Berbeza dengan kes ini, Abu Bakar, Umar, dia ada dua-dua. Dia ada kelayakan, iaitu kedudukan dia dari sudut agama yang lebih baik daripada sahabat Nabi yang lain, dan juga dia merangkap pemimpin. Dua-dua dia ada. Kalau ada kedua-duanya baginya, alangkah baik. Jika tidak, maka didahulukan orang yang lebih layak. Seperti mana hadis-hadis yang lain dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW menyebut falya ummukum aqra'ukum, hendaklah mengimamkan bagi kamu yang lebih menguasai Al-Quran di kalangan kamu. Seorang yang lebih layak, yang lebih menguasai Al-Quran di kalangan kamu. Cuma kalau dapat dua-dua sekali, itulah yang terbaik. Baik, jadi Abu Bakar dan juga Umar, mereka ni seringkali menjadi imam dalam salat. Maka disebut contoh mereka. Mereka membuka salat dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, iaitu dengan ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidak dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia membuka salatnya dengan terus Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa makna di sini? Boleh membawa makna dia tidak membaca Fatihah tersebut dengan Bismillah, dia tidak membaca Bismillah, dia baca terus Alhamdulillah, boleh membawa makna begitu. Namun makna ini ia datang daripada minoriti para ulama, hanya sebahagian, manakala jumhur majoriti para ulama termasuk mazhab kita Syafi'i berpandangan bahawa Bismillah salah satu daripada ayat surah Al-Fatihah, salah satu daripadanya. Cuma minoriti saja ulama. Jadi mereka antaranya berhujah dengan hadis ni.
Jadi Nabi SAW terus alhamdulillah, tak baca bismillah. Mana tak baca langsung, tidak kuat, tidak juga perlahan. Di pandangan ini ia agak berbahaya. Kalau kita jadi imam tak baca langsung, maka boleh membatalkan solat kita, kerana dia tidak membaca salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Jadi bismillah ini ia salah satu pada ayat surah Al-Fatihah. Kalau kita meninggalkannya boleh membatalkan. Jadi imam dia sama ada baca kuat atau perlahan, jangan tak baca langsung. Walaupun kalau dia tak baca langsung ada pandangan, tapi pandangan itu sangat minoriti lah. So ini pandangan yang pertama ni, kita kata ya tidak kuat, tertolak. Ataupun maksud dia yang kedua, dia membaca alhamdulillah kerana dia memperlahankan bismillah. So dia baca bismillah perlahan, alhamdulillah baru kuat. Jadi Anas duduk di belakang jadi makmum, dia pun riwayat Nabi baca alhamdulillah. Sebenarnya baca bismillah tapi perlahan. Yang ni, inilah kemungkinan besar makna hadis ini. Di kemungkinan besar apa? Nabi baca perlahan, kemudian baru dia baca kuat untuk alhamdulillah tadi. Jadi membaca perlahan inilah khilaf yang mu'tabar. Khilaf yang mu'tabar, ya, pandangan jumhur, kecuali mazhab kita Syafi'i. Bahkan mazhab kita Syafi'i pun menganggap baca perlahan pun tak ada masalah, yang penting baca. Baca, cuma bagi mazhab kita Syafi'i yang lebih afdal, yang lebih utama membaca kuat. Baca perlahan pun boleh, tapi baca kuat lebih utama. Dan pada pandangan jumhur yang lain, membaca perlahan lebih utama, lebih afdal, berhujah dengan hadis ni. Jadi isu dia di sini bukan isu batal atau sah, isunya perlahan atau kuat, mana satu lebih afdal, itu saja. Jadi katakanlah seorang imam itu dia baca kuat, makmum dia pun ikut saja. Kalau imam tu baca perlahan, makmum pun ikut. Ia hanya bab mana satu lebih afdal. Jadi macam kita solat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, imam baca perlahan bismillah, kita ikut, tidak ada masalah, tidak menjejaskan solat kita. Tapi katakanlah imam tu tak baca langsung, bismillah tu langsung tak baca walaupun perlahan, ketika itu dia ada isu batal atau sah. Di makmum dia mungkin dia akan mufaraqah daripada imam, tapi itu pandangan tu kita kata ia lemah. Yang pertama. Dan yang kedua ni dia cuma afdal ataupun tidak, perlahan ataupun kuat. Jadi bukanlah satu isu yang terlalu kita kena tekankan sangat, yang mana ia satu prioriti, tidaklah. Kadang-kadang kita baca kuat, kadang-kadang kita baca perlahan pun boleh. Ni kita baca bismillah kuat, esok malam bismillah perlahan pula, selang-seli pun tidak ada masalah. Baik. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain pula, aku mengerjakan salat bersama Abu Bakar, Umar dan Uthman. Sebut yang ketiga pula Uthman. Riwayat tadi cuma sebut Abu Bakar, Umar, ni ditambah satu lagi Uthman. Jadi Uthman pun sentiasa mengetuai, sentiasa mengimamkan salat. Sepatutnya pemimpin sentiasa menjadi imam. Jadi imam bagi rakyat makmum dia. Akan tetapi aku belum pernah mendengar mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat ni lagi jelas, dia kata belum pernah, tidak pernah dia dengar bacaan bismillah. Yang tadi dia kata dia buka dengan alhamdulillah. Bila buka dengan alhamdulillah, mungkin baca mungkin tidak, tapi dalam riwayat ni dia sebut dia tidak pernah membaca. Jadi menafikan lebih kuat daripada menceritakan. Tadi penceritaan, yang ni penafian, lebih jelas, lebih nyata. Jadi dia tidak membacanya, maksud dia itu tidak membacanya dengan kuat, membacanya dengan perlahan. So, siapa yang nak beramal dengan hadis ni, dia boleh baca perlahan. Baik, apa makna perlahan? Apakah makna membaca dengan perlahan?
Baik, membaca dengan perlahan pada pandangan jumhur termasuk mazhab kita Syafi'i. Maksud perlahan adalah dengan apa? Apabila telinga kita sendiri mendengar bacaan kita. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, telinga kita sendiri dengar bacaan kita. Itu baru dikira perlahan. Kalau telinga tak dengar, ia tak dikira membaca. Boleh jadi dia membacalah hati. Bacalah hati tak dikira, boleh membatalkan solat dia. So rukun qauli, rukun bacaan hendaklah didengari oleh telinga kita sendiri. Itu kadar minimum pada pandangan jumhur. Jadi kita baca, kita sendiri dengar. Jangan sampai tak dengar langsung. Takut baca dalam hati, bacalah hati tak terpakai. Kecuali sebahagian ulama seperti mazhab Maliki, antara yang meringankan sikit. Meringankan sikit syarat ni, itu mereka berpandangan sekadar gerakan lidah kita gerak, itu dikira baca. Walaupun kadang lidah gerak, telinga tak dengar, lidah bergerak, itu dah cukup. Itu dah cukup, dia ringan sikit, taklah bunyi kuat sangat. Jadi kedua-dua pandangan ini ia mu'tabar, kuat, kerana ia dari sudut tafsiran sahaja, hanya menafsirkan apakah makna membaca dengan perlahan. So tafsiran ni subjektif lah. Yang penting lidah kita tu kena bergerak, jangan baca dalam hati sahaja. Jadi pandangan mazhab Maliki ni dia sesuai untuk setengah orang. Kadang dia baca, orang kiri kanan belakang depan semua dengar. Ada orang yang jenis baca kuat, sedangkan bacaan tu untuk dia je, dia bukan imam, bacaan untuk dia sendiri, tapi orang keliling dia semua dengar dia baca. Jenis baca tu tak boleh kontrol, dia punya tune tu kuat. Jadi orang yang macam ni dia tak payah bunyi kuat-kuat sangat, dia sekadar lidah dia bergerak cukuplah, supaya dia tak ganggu orang di sekeliling. Jadi itu kadar minimum dikira sebagai lemah, dikira sebagai perlahan, bacaan yang perlahan. Baik, wallahu a'lam. Cukup sekadar itu hadis nombor 108, termasuk hadis terusnya hadis 109. Wali muslimin sallaitu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Uthman radhiyallahu anhum fakanu yastatihuna as-salata bilhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qira'atin wala fi akhiriha. Maksudnya Imam Muslim meriwayatkan lafaz, aku pernah bermakmum di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar dan Uthman radhiyallahu anhum, mereka semua membuka bacaan salat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka tidaklah menyebutkan bismillahirrahmanirrahim di awal pembacaan, iaitu surah Al-Fatihah, dan juga pada akhirnya. Hadis ini riwayat Muslim dan Kitabus Salah. Mari ibu kita riwayat Muslim di hadis yang sahih, bahkan Sahih Muslim di antara kitab yang paling sahih selepas daripada Sahih Al-Bukhari. Baik, lihat pada matan ataupun teks hadis. Imam Muslim meriwayatkan lafaz. Imam Muslim seringkali dibawa oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, riwayat yang asing dengan riwayat yang dalam Sahih Al-Bukhari. Kenapa? Kerana riwayat Muslim ini dia lebih unik. Keunikan dia dari sudut ketepatan lafaz. Sebab tu dia sentiasa kalau tentang perampasan dalam riwayat Muslim dia akan bawa riwayat Muslim itu secara eksklusif, kerana riwayat Muslim lebih tepat dari sudut pemilihan perkataan. Jitunya pemilihan itu lebih tepat. Riwayat Al-Bukhari dari sudut sanad lebih kuat, lebih sahih dapat kat Al-Bukhari, tapi matan teks yang lebih sahih dapat dekat Muslim. Namun keseluruhannya Sahih Al-Bukhari lebih sahih berbanding dengan Muslim. So dia ada kategori dia lah. Namun kedua-duanya kitab yang sahih. Baik, itu dibawa riwayat Muslim. Imam Muslim meriwayatkan lafaz
Aku pernah bermakmum di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Uthman. Ini lebih kurang saja tadi penyebutan Khulafa' ar-Rasyidin termasuk Uthman. Mereka semua membuka bacaan salat dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lebih kurang macam tadi. Mereka tidaklah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Dia menafikan, mereka tidak menyebut. Penafian tersebut dengan makna apa? Tidak menguatkan. Bukan tak baca langsung, tapi tidak membaca dengan kuat, membacanya dengan perlahan. Baik, dari sudut bacaan kuat, daripada mana datang amalan ini? Datang daripada satu hadis dalam riwayat An-Nasa'i. Adapun hadis ini dalam Bukhari Muslim, hadis menguatkan bacaan dalam Sunan An-Nasa'i, yang mana hadis ini dianggap sahih oleh para imam-imam mazhab kita ni Asy-Syafi'i. Sama ada Imam Syafi'i sendiri, itu Al-Baihaqi, An-Nawawi, imam-imam besar hadis dalam mazhab kita, mereka menganggap hadis ini sahih. Jadi bila ada dua hadis sahih, ada hadis dalam Sahih Bukhari Muslim dengan makna perlahan, hadis dalam Sunan Nasa'i juga sahih dengan makna kuat, maka mereka pandangan dua-dua boleh. Kuat boleh, perlahan pun boleh. Namun kuat lebih afdal, lebih utama, kerana hadis yang menguatkan bacaan bismillah ini hadis yang agak mahjur, ataupun dia dilupakan, ia tidak masyhur. Jadi untuk masyhurkannya, untuk angkatnya, untuk amalkannya, mereka anggap itu lebih utama. Ini dari sudut apa? Kefaqihan imam-imam dalam mazhab kita ni Asy-Syafi'i. Jadi sudut kefaqihannya mereka menganggap lebih utama. Sebab apa? Amalan itu hampir pupus, jarang dijumpai. Maka mazhab Asy-Syafi'i nak angkat amalan tersebut supaya ia menjadi kebiasaan. Maka dia anggap itu lebih afdal, lebih utama. Begitu mereka memahami. Bukan mereka tak jumpa hadis ni, jumpa. Bahkan hadis dalam Bukhari Muslim. Jaranglah para ulama terlepas pandang hadis dalam Bukhari Muslim, jarang terlepas pandang. Cuma bukan terlepas pandang, mereka melihat pada sudut yang lebih luas. Sudut yang lebih luas. Jadi cuba untuk gabungkan, harmonikan di antara dua hadis. Maka mereka menggunakan kaedah in amkana al-jam'u aula. Kalau ada kemungkinan, ada keberangkalian untuk jamak, untuk himpun, harmoni, sesuaikan antara dua hadis yang kelihatan seolah-olah bercanggah, maka itu lebih aula, lebih utama, berbanding kita pilih salah satu. Kita pilih B, kita pilih A, kita akan tinggal A, tinggal B. Kenapa tak kita guna dua-dua sekali? Jadi menganggap boleh untuk kuat atau perlahan, ataupun kadang-kala kuat, kadang-kala perlahan, tapi lebih utama untuk kuatkan supaya orang tak lupa hadis ni. Hadis dalam Bukhari Muslim semua orang dah ingat, ia tersimpan baik. Tapi hadis dalam Sunan Nasa'i kadang ia tertutup, tertinggal, dilupakan. Maka itu salah satu ijtihad mereka untuk mengangkat hadis ini. Adapun jumhur, majoriti para ulama yang lain selain mazhab kita Syafi'i, menganggap hadis ini dhaif. Hadis ini ada isu sedikit, itu hadis yang ada kelemahan padanya. Jadi mereka bila berinteraksi dengan hadis yang dalam Bukhari Muslim dan hadis dalam Sunan Nasa'i yang ada kelemahan, maka mereka menolak hadis yang dhaif ini dan menerima hadis yang sahih. Bahkan dalam Bukhari dan Muslim. Jadi dia pilih kaedah apa? Tarjih. Tarjih maknanya kita pilih salah satu. Pilih salah satu. Adapun mazhab kita Syafi'i menggunakan kaedah jamak, himpunkan dua-dua, sesuaikan antara dua. Jadi yang ni kita kena faham dengan jelas supaya kita tak pelik kenapa ulama ni tak beramal dengan hadis Bukhari Muslim. Hadis ni dah ada hadis yang sahih, kenapa kita nak kena amal hadis yang lain? Ia tak semudah itu, ia tak seringkas itu. Ia ada kaedah dan juga ada pendekatan yang pelbagai di kalangan para ulama. Jadi kita katakan bahawa ia adalah khilaf yang mu'tabar.
dari sudut tersebutlah. Bukan makna menolak mana-mana hadis, namun cuba untuk menyesuaikan antara satu sama lain. Baik. Jadi mereka tidak menyebutkan, tidak menyebut dengan kuat, ataupun menyebutnya dengan perlahan. Di awal pembacaan, iaitu surah Al-Fatihah, di awal maknanya pada permulaan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillah Rabbil Alamin di awal. Dan ini lafaz yang lebih tepat dalam Sahih Muslim, ada tambahan dan juga pada akhirnya, pada akhir. Baik, apa makna tidak membaca bismillah pada akhir Fatihah? Bukankah bismillah di awal Fatihah saja? Apa kaitan di akhir Fatihah? Okay, yang tadi isu bismillah di awal Fatihah itu berkaitan dengan surah Al-Fatihah itu sendiri. Fikir surah Al-Fatihah dia ada bismillah. Adapun selepas Fatihah, ia tidak ada kaitan dengan bismillah, namun kaitan dengan surah yang seterusnya. Bila Nabi SAW solat, seringkali dia ikuti dengan surah. Lepas solat ada surah, contohnya Wadduha. Okay. Gap di antara Fatihah dengan Wadduha ada bismillah kat tengah-tengah. Jadi kita pun Bismillahirrahmanirrahim Wadduha. Kita tak sambung waladhdallin, terus Wadduha. Dia ada bismillah dulu, baru Wadduha. Jadi membaca bismillah sebelum daripada surah adalah sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, sunnah. Jadi kalau kata imam lupa baca atau imam tak mau baca, tidak menjejaskan solat, ia sunnah saja. Beza dengan Fatihah tadi. Fatihah dia memang salah satu ayat, tapi Wadduha contohnya bukan salah satu ayatnya adalah bismillah. Namun jika dia membaca bismillah, alangkah baik, itu lebih menepati sunnah, lebih afdal. Jadi bismillah menjadi pemisah di antara surah-surah. Yang ni bila kita salat biasanya kita baca satu surah, bismillah atau Wadduha. Kadang-kadang kita baca banyak surah, contohnya dalam salat tarawih. Dan tarawih kalau orang nak khatam surah-surah lazim, Wadduha, Alam Nashrah, dia akan sambung-sambung. Kalau dia baca satu je Wadduha, bila nak khatam dia akan baca panjang sikit, sambung. Kalau tanpa pasal pun dalam tengok kat YouTube ke Imam Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dia nak khatam hak ujung juzuk 30 tu, dia tak boleh baca satu rakaat satu surah, pendek sangat, tak boleh. Dia kena sambung. Jadi bila dia nak sambung, dia ada gap. Lepas Wadduha dah habis, Bismillahirrahmanirrahim, Alam Nashrah pula. Itu yang menepati sunnah. Baik, bismillah tersebut dibaca dengan kuat atau perlahan? Dibaca dengan kuat atau perlahan? Dalam hadis ni sebut apa? Tidak pada akhirnya. Maknanya bismillah itu tidak dibaca dengan kuat pada akhir Fatihah tadi. So habis Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim Wadduha, baru kuatkan Wadduha. Bismillah tadi perlahan, Wadduha kuat. Kalau kita pasang amalan dekat Mekah dan Madinah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, imam akan baca bismillah tu perlahan, Wadduha. Habis bismillah perlahan, Alam Nashrah. Dia tak baca bismillah tu kuat. Di gap tu dia ada berhenti sikit, lepas tu baru sambung dengan surah yang seterusnya. Itu untuk beramal dengan hadis ini. Hadis ini bermakna tentang gap di antara surah-surah ni. Baik, katakanlah seseorang itu atau imam tersebut dia nak baca bismillah kuat, Bismillahirrahmanirrahim Wadduha, habis Bismillahirrahmanirrahim Alam Nashrah, dia baca kuat. Ini kadang kita jumpa amalan imam dekat negara kita lah, biasanya masjid surau kita bila solat, biasanya solat witir. Solat witir kadang orang baca Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, dia sambung. Gap tengah tu dia sambung kuat saja belaka. Bismillah tu pun kuat bersama dengan Qul a'udzu birabbil falaq contohnya. Jadi tidak ada masalah.
tidak ada masalah nak baca kuat, nak baca perlahan. Seperti mana kes tadi juga, kedua-duanya boleh. Cuma dalam hadis ni menyebut ia tidak membacanya atau membaca dengan perlahan. Itu faedah pada surah yang seterusnya, bukan tentang surah Al-Fatihah itu lagi, surah yang seterusnya. Jadi surah yang seterusnya dibaca setiap daripada gap tersebut. Kalau kita sambung surah yang lain, maka dibaca dengan perlahan dan dibaca bismillah. Itu yang menepati hadis ini. Baik. Adapun sebahagian daripada surah ia tidak dimulakan dengan bismillah, seperti surah At-Taubah. Surah At-Taubah setengah surah memang diturunkan tanpa permulaan bismillah, itu surah At-Taubah. Surah lain semuanya ada bismillah dulu. Surah At-Taubah tidak ada bismillah. Jadi penyusunan mushaf kita pada hari ini, susunan surah-surah ni, lepas surah ni apa, lepas surah ni apa, lepas surah ni apa, seterusnya. Itu juga surah ni dimulai dengan bismillah. Ada surah ni tak ada bismillah. Kenapa tak ada? Kerana memang Allah Azza wa Jalla turunkan wahyu begitu. Memang diturunkan begitu. Jadi penurunan wahyu ini ialah perkara yang mana ia telah ditetapkan bagi kita. Tetap penyusunan surah, penamaannya, ayat susunan ayat-ayat ada bismillah ataupun tidak, yang ini memang diturunkan kepada kita dalam keadaan begitu. Cumanya para ulama berbeza pandangan dari sudut susunan saja surah. Sudut susunan surah tu ada para ulama yang berpandangan ia adalah ijtihad para sahabat yang susun lepas surah ni apa, lepas surah ni apa. Tetapi ayat seperti bismillah, ayat seperti mana selepas ayat ini adalah ayat sekian. So satu surah dia ada ayat mengikut susunan, itu disepakati para ulama. Sepakat yang tu memang wahyu yang telah ditetapkan. Selepas ayat ni apa, lepas ayat ni apa. Lepas tu kita tak boleh baca ayat tunggang-langgang. Tetapi kalau dari sudut susunan surah secara pakejnya, lepas surah Wadduha ni Alam Nashrah, yang ni sebagian ulama berpandangan ia ijtihad para sahabat yang menyusun susunan surah. Adapun susunan ayat ini ialah disyariatkan begitu, diturunkan begitu. Jadi surah At-Taubah memang diturunkan tanpa Fatihah, maka tak payah baca Fatihah. Tidak disunahkan kita nak baca permulaan surah At-Taubah. Jadi kita tak payah baca bismillah, terus mula ayat dia, tak perlu baca, kerana itu memang Allah turunkan begitu. Jadi kita terima seadanya apa yang telah diturunkan bagi kita. Jadi kita tak perlu untuk menambah Fatihah, menambah bismillah pada awalnya. Tapi katakanlah seorang itu dia nak baca juga bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, walaupun pada surah At-Taubah, maka atas dasar secara umumnya permulaan bacaan Al-Quran dimulakan dengan bismillah. Kalau sekadar itu tidak ada masalah. Sekadar itu tak ada masalah. Macam kita nak minum bismillah, kita nak tidur bismillah, tidak ada masalah. Tapi meninggalkan bismillah itu lebih afdal untuk kes surah At-Taubah. Wallahu ta'ala alam. Cukup sekadar itu. Kita berhenti dulu hadis 109. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.